Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar kepada murid-murid tahun 1 Iman? Cikgu harap semua berada dalam keadaan yang sihat, keadaan yang ceria selalu bersama dengan keluarga di rumah. Okay, walaupun kita berada di rumah, tapi kita mestilah meneruskan sesi pembelajaran kita. Okay, baik. Untuk sesi kali ini, kita akan tetap meneruskan minggu transisi kita untuk tajuk yang baru, iaitu tema yang pertama untuk fasa 3, saya sihat, saya selamat, dengan subtopiknya makanan pilihanku. Okey, sebelum kita memulakan dengan lebih lanjut, cikgu harap semua murid telah pun menonton video makanan berkhasiat yang telah cikgu sertakan bersama linknya di atas. Kamu boleh tekan link dekat atas, baru boleh menonton video cikgu. Ataupun sekiranya kamu masih belum menonton, tak mengapa, lepas ni kamu boleh tonton. Okay. Sebagai ringkasan daripada video tersebut, ingin menyampaikan mesej bahawa penting untuk kita semua mengambil makanan yang sihat, makanan yang berkhasiat. Kadang-kadang murid-murid bertanya, khasiat ni apa cikgu? Apa makanan yang berkhasiat? Berkhasiat ni maksudnya makanan yang sihat. Itu je. Makanan yang sihat ni ada banyak. Seperti dalam video tersebut, ada 4 perkara untuk menentukan makanan tu adalah makanan yang berkhasiat. Yang pertama adalah makanan yang kurang gula. Makanan yang kurang gula. Yang kedua, makanan yang kurang garam. Yang ketiga, makanan yang kurang minyak. Yang keempat, makanan yang kurang lemak. Okey, baiklah murid-murid. Sekarang ni, cuba murid-murid tengok apa yang terpapar pada skrin sebelah cikgu ni. Di sebelah cikgu ni merupakan sandwich, yang mana sandwich sebegini merupakan makanan kegemaran cikgu. Sandwich ni bagus, berkhasiat sebab dia ada semua elemen yang perlu kita makan. Dia ada roti, dia ada sayur, dia ada daging, dia ada telur, dia ada mayonis. Cukup semua. Jadi, untuk itu, cikgu ingin kamu semua berkongsi dengan cikgu apakah makanan kegemaran kamu. Tetapi, makanan kegemaran kamu tersebut mestilah makanan berkhasiat. Ya, cikgu tahu. Ramai yang menjadikan aiskrim sebagai makanan kegemaran. Ramai juga yang menjadikan coklat sebagai makanan kegemaran. Tak boleh. Ya, cikgu tak menafikan itu sedap. Makanan tu sedap, makanan tu memang awak gemari. Tetapi makanan tersebut cikgu tak mahu ada dalam penerangan awak. Awak mestilah hanya menyebut makanan yang berkhasiat. Okey, baik. Untuk yang seterusnya, sebenarnya cikgu ada tetamu istimewa untuk kita semua. Beliau akan berkongsi mengenai cara untuk menyediakan makanan. Makanan apa? Jom kita tengok. Tada! Inilah tetamu istimewa kita. Baik. Kita akan cuba baca apakah yang dia cakap. Okay. Dia kata, Assalamualaikum murid 1 Iman. Waalaikumsalam. Nama saya Chef Zan. Saya rakan kepada Cikgu Fauzan. Dia rakan cikgu tau. Jadi kamu semua kena dengar. Okay, baik. Dia kata, hari ini saya akan menunjukkan cara menyediakan makanan berkhasiat. Dia kata lagi, menu kita pada hari ini ialah sandwich. Wow! Nampaknya rakan cikgu ingin menyediakan sandwich. Makanan kegemaran siapa sandwich ni ya?
Sekarang ni Chef Zan ada menghantarkan cikgu video penyediaan sandwich. Jadi cikgu nak kita sama-sama tonton, okey? Tengok tau. Jom kita mainkan. Dua biji telur rebus yang dihancurkan. Macam tu hancurkan. 2 sudu besar mayonis. Sedapnya. Kacau. Sebut dan diputih. Terpulang nak letak banyak manja. Kalau banyak-banyak mesti pedas. Jadi siapa yang tak makan pedas, letak sikit je ya. Buat ke mana tu? Roti putih dan mentega. Salad dengan tomato. Betul, ada sayur. Letakkan di atas roti. Masukkan. Banyak lagi. Tomato ni sedap. Tomato, salad. Lezat ni. Untuk memastikan potongan pada sandwich cikgu ni kemas, pisau mesti tajam ya. Kalau ni pisau kurang tajam, nanti potongan tak akan kemas. Okey, baiklah murid-murid. Untuk yang seterusnya, cikgu akan menghuraikan serba sedikit, serba ringkas mengenai apakah itu faktor dalam kita menjaga kebersihan dan keselamatan ketika menyediakan makanan. Baiklah. Dalam menyediakan makanan yang berkhasiat, makanan berkhasiat itu sendiri perlulah dilengkapi juga dengan faktor-faktor lain seperti kebersihan dan keselamatan. Seperti yang tertera pada gambar, faktor keselamatan dan faktor kebersihan yang perlu dititik beratkan antaranya adalah seragam yang bersih. Seragam yang bersih seperti dalam video adalah merupakan seragam seorang chef. Baju seragam seorang chef. Sekiranya dia berada di dapur ketika bekerja, dia akan memakai seragam chef. Seragam chef ni untuk seorang chef. Tapi kita yang bukan seorang chef macam mana? Kita juga perlu memakai pakaian yang bersih. Pakaian yang bersih lah, tak comot, tak busuk. Sebab kita kan nak masak, jadi takkan kita nak pakai busuk-busuk. Seterusnya, antara faktor keselamatan, ciri-ciri keselamatan yang perlu dititik berat adalah memakai apron penuh. Memakai apron lah. Ramai antara kita yang tak pakai apron, tapi demi menjaga keselamatan mesti pakai apron. Seterusnya, pakai sarung tangan pakai buang. Sarung tangan ni penting sebab kita nak pegang bahan makanan, kita mesti mengenakan sarung tangan kerana setiap makanan mempunyai bakteria. Sekiranya kita memegang makanan A
Kemudian kita memegang pula makanan B, mungkin kita telah membawa bakteria tu pindah antara makanan dengan makanan yang lain. Baiklah, seterusnya mesti pakai kasut yang sesuai. Okay. Ketika di rumah, kita mungkin tidak perlu memakai kasut, tetapi kita boleh memakai alas kaki seperti selipar dan sebagainya. Ini kerana mungkin terdapat apa-apa bahan yang tajam di dapur. Jadi sekiranya tidak memakai selipar ataupun kasut yang sesuai, mungkin kita boleh tercedera. Baiklah, sebagai penambahan, cikgu rasa cikgu patut sebut, iaitu sebenarnya menjaga kebersihan dalam penyediaan makanan adalah sangat penting, kerana sekiranya kita terleka dan tidak ambil peduli tentang kebersihan dan keselamatan, ada besar kemungkinan ianya akan mendatangkan bahaya, seperti orang yang makan makanan kita ataupun kita sendiri yang makan mungkin akan terkena keracunan makanan oleh kerana proses penyediaan kita yang tidak cukup bersih. Sebagai contoh, kita ambil contoh video penyediaan salad tadi. Rupanya salad dengan timun dengan tomato tadi tak basuh dulu. Beli dari pasar, terus potong, terus masuk dalam sandwich. Sedangkan kita tidak tahu pun sayur-sayur tersebut diperolehi dari mana, telah berada di pasar selama mana. Jadi mungkin ada bakteria-bakteria yang bahaya dah melekat pada buah-buah tu, pada sayur-sayur tu, dan kita potong terus masukkan dalam sandwich tanpa basuh. Jadi itu sangat bahayalah. Keracunan makanan boleh membunuh tau. Jangan main-main. Okey, baiklah. Jadi itu sahaja daripada cikgu untuk sesi PDPC online kali ini. Cikgu harap murid-murid dapat menyempurnakan, melengkapkan tugasan yang cikgu dah sertakan di bawah. Nanti boleh baca, fahamkan dan buat. Selamat membuat tugasan. Assalamualaikum semua.